Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fadil pengurusi program kita, para jawatankuasa masjid Tunku Pemisri Bainun Yusas, ashabul fadilah, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa rahimakumullah. Dalam tempoh lebih kurang 15 minit hingga 20 minit, satu tempoh yang sangat singkat untuk kita menghuraikan apakah maksud Al-Quran sebagai perlembagaan. Namun kita cuba sepantas mungkin untuk membawa tuan-tuan kepada mafhum ayat Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam banyak-banyak bulan yang Allah Ta'ala jadikan, inna iddata syuhura indallahi 12 syahra, ada 12 bulan Allah Ta'ala jadikan ni, satu-satunya bulan yang disebut dalam Quran ialah Ramadan. Kenapa Ramadan disebut? Sebab turun padanya Quran. Dalam banyak-banyak malam, satu malam disebut dan digelarkan dengan Lailatul Qadar, kerana Quran turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, merupakan Nabi teristimewa kerana turun pada baginda Al-Quran. Jibril AS merupakan ketua para malaikat kerana dia membawa Quran kepada Nabi. Kita umat Nabi Muhammad, umat yang teristimewa berbanding umat Nabi lain kerana kita dipikulkan amanah Al-Quran. Jadi adalah tidak wajar kalau kita sendiri tidak faham apa benda yang ada disebut dalam Quran. Tuan-tuan, tidak ada kitab dalam dunia ni yang begitu detail dihurai oleh ulama melainkan Quran. Tuan-tuan pergilah mana-mana library kutub khanah, penuh kitab-kitab tafsir yang menghuraikan Quran ni, sampaikan sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Jadi adalah tidak munasabah orang Islam tidak tahu apa inti dalam Quran. Jadi ulama menggariskan paling basic dalam Quran tu, pertamanya akidah. Perjuangan Islam ni nombor satu yang Nabi bawa, membawa akidah yang benar, menolak syirik, menolak khurafat, mitos, membawa kepada fitrah yang salimah. Sebab tu kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab tu pahala baca qul huwallahu tu diriwayatkan sama dengan 1/3 Quran. Kerana apa? Sebab akidah, intipati akidah itu ada dalam suratul Ikhlas. Hari ini masih ada orang Islam yang mengaku Islam, tapi akidahnya na'uzubillah. Saya pernah ditanya lah, adalah hamba Allah mana mari tanya tu. Dia wakil lah, tak tahu dia wakil ke ataupun dia sendiri. Dia kata, ustaz, logik ke kiamat ni? Anak Melayu kita main tanya, kiamat ni logik ke tak? Saya kata, kenapa fikir logik tak logik? Dia kata, lah ni dunia dah cantik dah, ada universiti, tengok USAH, universiti lawa kan, ada highway, ada Putrajaya, ada bandar-bandar besar. Takkan Tuhan nak bagi lingkup? Kalau lingkup, rugilah Tuhan. Nampak cara dia fikir tu? Mana dia nak menyamakan Tuhan tu dengan makhluk. Macam Hindu, macam Majusi. Kenapa Majusi asalnya create dua Tuhan? Sebab dia kata kalau Tuhan yang sama buat alam, Tuhan yang sama bagi lingkup alam, rugi lah. Tak cerdik lah Tuhan tu. Sebab dia buat, dia bagi lingkup. Jadi dia terpaksa create dua Tuhan. Tuhan cerah, Tuhan gelap. Main Hindu dia ambil Majusi tu juga, tapi dia tambah pula Tuhan bagi, Tuhan cipta, Tuhan maintenance, satu lagi Tuhan bagi lingkup, 3. Ni akidah yang batil. Sedangkan kita baca Al-Asma' Husna jelas,
huwa ad-dar, huwa an-nafi', huwa al-qabid, huwa al-basit, huwa al-muhyi, huwa al-mumit. Dia bagi hidup, dia bagi mati, dia bagi mudarat, dia bagi manfaat. Sebab tu nama dia Allah, sebab tu nama dia Tuhan. Hak bagi kita sakit ke, bagi kita demam, Allah Ta'ala belaka. Sebab tu kita minta ke dia. Minta manfaat pun dia, doa tu ada dua versi. Pertama, kita minta rahmat dan kelebihan dalam dunia dan akhirat. Yang kedua, kita minta tolak mudarat musibah dunia dan akhirat. Pasal apa? Sebab Tuhan tu pegang segala-galanya. Tapi hak tu kita tak settle hari ni bab akidah. Sebab tu kita sambut lah Maulidur Rasul ke, sambut nuzul Quran 40 tahun, 50 tahun ke, sambutlah Syahrul Ramadan, sambutlah bulan puasa 10 tahun pun perangai kita duduk macam tu. Tingkah laku kita duduk macam tu, hati perut kita duduk macam tu. Pasal apa? Sebab akidah kita pun dah teruk. Musibah. Tak settle, paling basic pun tak settle. Na'udzubillah. Sampai hari ni ada orang mula petikai dah kerasulan. Ada yang mengakui Nabi, ada yang mengakui Rasul. Tu tak kira lagi mengaku jadi Imam Mahdi tu, tak usah cakap lah. Versi Melayu pun ada. Hak Jawa pun mengaku jadi Imam Mahdi. Tu yang pelik bin ajaib tu. Macam-macam passion. Tapi itulah yang berlaku. Bab akidah pun tak settle. Sedangkan itu yang disebut, yang diperangi oleh Nabi 13 tahun fatrah Makkah. Nabi menyerang ataupun memusnahkan akidah yang batil. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi syariat. Ada pelajar tanya saya, Ustaz, kenapa dalam Quran ni acap kali disebut sembahyang dengan zakat? Aqimus salah wa atu zakah. Hak lain tak wajib ke? Saya kata wajib. Ada ayat pasal puasa, ada ayat pasal haji, umrah, sebut tawaf sa'i lagi. Habis kenapa selalu sangat disebut sembahyang dengan puasa dan zakat? Sebab hak tu orang selalu lupa. Hak tu orang selalu lupa. Dia lui tinggal Zuhur, lui lebuh asar, buka puasa maghrib lebuh, lepak kedai kopi, buka puasa, apa nama kita panggil apa, buffet bayar sampai 100 lebih. Takkan makan sikit-sikit balun sungguh-sungguh kan. Tawah daripada hujung ni sampai hujung tu balun. Maghrib lebuh, isyak jangan tanya, tarawih jangan cakap. Puasa sembahyang tak? Zakat dia bulan puasa ni pakai update lah. Bayar zakat fitrah RM7. Hak bapuk pun update juga dalam status, dalam Facebook, bayar RM7. Hak tak pakai tudung pun update status, RM7 bayar zakat. Alhamdulillah, selesai rukun Islam yang kedua, yang ketiga. Sembahyang tak? Zakat ni ada dua. Zakat fitrah RM7 tu insya-Allah lah orang Melayu ni bayar. Kalau tak bayar tu memang mangkuk ayun lah. Tu bahasa mudah. Tadi ada pelajar tanya saya, bekas ex pelajar tanya saya, Ustaz, anak yatim wajib bayar zakat? Saya kata wajib. Zakat fitrah ni dia bukan kira umur. Zakat, dia tak kira umur. Selagi ada harta kena wajib zakat. Anak yatim macam mana? Tengok siapa bela dia. Pak saudara dia bela, bayar. Wajib. Melainkan dah melarat sangat. Macam di Syria tu kan. Duduk kemah pun tak duduk kemah pun tiup dia angin terbang habis. Tu tak apa. Ni kita di Malaysia ni ada lagi beras kan. Ada lagi beras 3 gantang kat dapur. Wajib zakat, wajib. Orang bincang bukan zakat tu je. Zakat simpan tu. Saham ni, duit ni, bisnes ni. Income berpuluh ribu sebulan. Perniagaan, tapi zakat perniagaan tak pernah tahu pun. Beli mah gantang-gantang. Simpan sana, simpan sini. Saham ni, tak pernah tahu pun zakat wajib keluar. Sebab tu dalam Quran bagi tahu. Ya.
musibah yang berlaku pada umat terdahulu pasal tinggalkan semayang, tinggalkan zakat. Qarun tu kena terbalik bumi pasal tak bayar zakat. Umat Nabi Musa beriman tak? Beriman lah, dia tak wajib bayar zakat lah. Tapi terbalik di bumi pasal apa? Tak bayar zakat. Habis kita ni, kita dunia ni yang tak semayang, berlambak. Kajian dibuat, bukan saya buat lah. Ada mereka pergi jual nama Fazilah Kamsah, kesian buat Allah tu, tak pasal-pasal kena kan. Adalah siapa buat kajian di Malaysia ni, orang lelaki dewasa yang wajib semayang, yang semayang hanya 20%. 20%. Maknanya kalau ada 10 juta, 2 juta je semayang, 8 juta lagi haram. Ni musibah. Ya. Habis kenapa tak semayang pun ramai, hak tak bayar zakat pun ramai, hak buat maksiat lagi lah. Apa dosa umat terdahulu yang kita tak buat hari ni, abang tak? Mencuri, berlambak. Rasuah, dia tak tahu makin naik. Zina, tak larang habaq. Hak jantan sama jantan pun berlambak, siap promosi lagi, haram sungguh. Siap dengan bangga lagi tunjuk dalam TikTok, tunjuk dalam Facebook. Ada orang pernah tanya saya, tuan, sebab tu saya cerita. Ustaz, kalau betul Tuhan murka kat kita, kenapa kita tak ditimpa musibah, bala macam umat terdahulu? Dia berani tanya macam tu soalan. Tapi tak apalah, sebab dia nak tahu kan. Saya pun cerita. Sebab dia kata kaum Nabi Lut buat perang yang tak elok, mampu terbalik bumi. Sampai lah ni laut mati tu duk ada kat Jordan, sepadan Palestin. Nuh di Mesir, 2 tempat terbalik bumi ni. Satu di Laut Hitam, satu di Tasik Qarun Mesir. Hak tak bayar zakat, terbalik mampu habis. Hak buat perang yang tak semiak tadi, terbalik bumi mampu habis. Hak kaum Madian kena hempak dengan bala dari langit mampu habis. Satu kaum mampu lingkup habis, terang. Habis kenapa kita tak kena, Ustaz? Kalau Tuhan marah kita, kenapa kita tak kena? Soalan tu menarik untuk dijawab. Soalan tu bukan jawab macam tu, jawab dengan pelempang dia jawapan macam tu. Soalan macam tu. Sebab dia rasa dia tak kena musibah. Macamlah satu orang pondan hari tu kan. Saya pergi Mekah pakai telekung elok tak kena musibah pun. Tuhan tak murka pun. Tuan-tuan, Nabi dah doa sebelum baginda wafat. Nabi ni tuan-tuan cukup sayang pada umat dia. Yang saya ingatlah ada 10 benda Nabi minta pada umat dia. Jangan ditimpa musibah pada umat aku macam mana ditimpa pada umat sebelum ni. Maknanya buat dosa je kena bala mampu. Buat dosa je kena musibah mampu terus. Nabi minta postpone. Jahat macam mana pun umat aku minta Tuhan postponekan azab sampai akhirat. Buka pintu taubat selagi tak sampai nyawa ke gharah, selagi tak terbit matahari pada barat. Tu Nabi minta. Daripada 10 benda demi bidak, 3 Tuhan tak makbul. Apa yang Tuhan tak makbul? Perpecahan ummah. Umat Nabi tetap akan pecah. Saudara cakap lah bab pecah umat ni tuan-tuan, bab politik pun tak larat nak cerita dah ni kan. Belum kira lagi ideologi, belum kira lagi geng serban tu ke serban ni ke, geng jubah tu, dia tak kira tak kira dia macam-macam geng duk dah. Dia tak larat nak cerita. Tak dan kena cerita 15 hari 15 malam baru cukup, 15 minit tak cukup. Ni yang berlaku. Jadi ada berapa benda Nabi minta. Jadi dengan sebab tu mungkinlah gamaknya kita ingat Tuhan tak murka kat kita. Dah. Ulama ambil take over huraian tu. Ulama kata musibah yang paling besar yang kita takut ialah bila kita buat maksiat, kita makin Tuhan bagi dunia kat kita. Cuba tuan-tuan tengok. Cuba tuan-tuan tengok. Hak dia buat maksiat tu makin panjang umur.
Hak lara bab dunia ni lagi banyak, Tuhan bagi harta dia, ambil. Lagi kaya, bisnes lagi naik. Supaya apa? Supaya dia makin jauh daripada Allah Ta'ala. Itulah musibah paling besar sekali yang kita tak sedar. Makin kita jauh pada Tuhan, makin Tuhan bagi sihat. Makin kita jauh pada Tuhan, lagi Tuhan bagi kaya. Sebab apa? Sebagai kamu tenggelam dalam dunia kamu lupa pada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Itu musibah sebenarnya, tapi kita tak faham. Itu yang kedua, syariat. Sebab tu syariat ni ulama kata hubungan kita dengan Allah semayang. Itu paling utama. Hubungan kita dengan makhluk, mak bapak. Tuan-tuan, saya dapat dengar cerita lah, wallahu a'lam lah, belah Kuala ni lah. Belah Kuala ni lah, bukan jauh. Pertama, pak mati anak tak pi. Yang kedua, anak mati pak tak pi. Kita ni tak usah kata pak kan, pak kawan mati pun kita pi, PKP pun kita pi juga. Tengok dia jauh lah, tak boleh main duduk dekat. Pasal apa? Tanda simpati kat kawan. Ni boleh pak sendiri mati tak pi tengok. Na'udzubillah. Anak sendiri mati, pak tak pi tengok, punya bergaduh. Tak tahulah punca apa bergaduh. Jadi start hari ni tuan-tuan, hubungan kita dengan Allah, jaga sembahyang semua. Hubungan kita dengan dunia manusia ni, kita jaga hubungan kita dengan mak pak kita semua. Selagi ada mak pak kita tuan-tuan, selagi itulah peluang syurga kita terbuka luas. Yang ketiga dalam Quran cerita, paling basic, akhlak. Tak dan kita. Akhlak ni banyak sangat sebut dalam Quran, supaya kita jaga hubungan kita sama manusia. Contohlah, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan duk jalan di muka bumi dengan sombong. Pasal apa kita suka berkelahi tuan-tuan? Punca nombor satu kita boleh mudah berkelahi dengan orang, pasal kita rasa kita hebat. Aku hebat. Sifat siapa tu? Sifat siapa kita merasa diri hebat? Sifat iblis. Sebab tu Tuhan kata wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Mu pijak bumi tu tak pecah tanah tuan-tuan. Gagah macam ni tuan-tuan, hentak tanah tengok, pecah tanah. Tak pecah dia. Hentak macam ni tanah tak pecah. Wa lan tablughal jibala tula. Berdiri tengok tinggi mana ha? Tu pokok depan tu tinggi pada kita tu, pokok tu. Baru tanam berapa bulan tinggi pada kita. Yang duk rasa kita hebat sangat. Tak usah. La yaskhar qaumin asa an yakunu khairan minhum. Jangan duk hina kawan-kawan kita, jangan duk kutuk. Jangan duk rasa kita bagus pada orang lain. Ya, wala talmizu anfusakum. Jangan duk kutuk. Tengok orang kata buruk, kutuk. Tengok orang kata besar sikit, dengki. Tengok orang gemuk, kutuk. Tengok orang kurus pun kutuk juga. Nah, macam-macam manusia. Macam kita tu hebat sangat. Kan ni? Terimalah. Kalau orang tu susah, tolong. Kalau orang tu lebih pada kita, alhamdulillah, belajar dia macam mana jadi pandai. Contoh, student cara student, staff cara staff. Tengok kawan kita bagus kerja, tanya dia macam mana boleh buat kerja cepat. Belajar. Kalau kita tengok orang tu pandai pula, student sama student, tanya dia belajar macam mana, hafal macam mana. Ni tak. Tengok kawan lebih sikit, ni tak ada, ni mesti minta soalan pada bersyarah. Tu dekat kalangan student. Kalau staff dapat kawan dapat anugerah cemerlang, ini mesti bodek bos. Bala sungguh perangai tu. Tolong buang. Tolong buang. Ni akhlak yang tak semiak, tak sepatut berada di kalangan kita orang Islam. Sebab apa? Sebab kalau seorang tu akidah dia cantik, syariat dia bagus, akhlak dia cantik, baru nampak keislaman sebenar dia. Ya, jadi insya-Allah tak ada masa dah kita nak urai. Yang lain tu pasapah berlambak lah. Dari mana kita datang, kita mai pada mana? Kita mai pada Tok Adam. Jawapan tu settle disebut dalam Quran. Tok Adam mai pada mana? Daripada tanah. Ada tak makhluk lain dalam bumi, dalam alam ni? Ada. Ada tak jin nama dia? Ada. Ada tak nama malaikat? Ada. Tu alam ghaib. Ada tak alam zahir dunia ni? Ada. Ada binatang yang melata, ada ikan di laut, ada kuman, ada, semua ada. Itu disebut dalam Quran. Semua tu kerja Allah Ta'ala belaka Tuhan jadikan. Hari itu apa fungsi kita hidup dunia ni?
Kita bela kambing pun ada nak dapat susu, dapat daging. Takkan kita hidup dunia ni tak ada fungsi? Tak mau. Pastikan kita hidup dunia ni ada fungsi. Apa dia? Ikut kehendak Allah Ta'ala. Mentadbir alam ikut cara Islam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lagi, supaya kita melakukan ibadat. Tuan-tuan main kerja, ibadat kalau kena cara. Tuan-tuan beli kereta, ibadat kalau kena cara. Kata ulama tasawuf, benda yang dunia tapi kita niat untuk akhirat, dia tak jadi dunia. Kita beli baju, pasal apa? Nak pergi kerja bagi nampak elok sikit lah, kan? Nampak kemas sikit lah. Orang Islam tengok, orang bukan Islam tengok orang Islam nampak kemas sikit lah. Beli kereta pasal apa? Nak bawa balik kampung anak-anak. Esok pak mentua boleh tumpang, orang tua kita boleh tumpang. Boleh pergi masjid sedap sikit, dapat pahala. Ni beli kereta pasal apa? Saja nak tayang kat orang, dapat dosa. Penat. Tak dapat apa. Ya, itu dia. Yang ketiga, pengakhiran kita ke mana? Satu benda yang dijawab terus terang dalam Quran, kita semua akan mati. Nak tak nak kita akan mati. Nak tak nak kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nak tak nak kita akan mati. Nak tak nak, hang sultan ke, hang raja ke, hang bos ke, hang kuli ke, hang Melayu ke, Arab ke, semua akan mati. Nak tak nak akan mati. So wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Tu kita cari bekal ini. Pasal apa sibuk baca Quran? Pasal apa jaga halal haram? Pasal apa jaga hubungan kita dengan kawan-kawan, dengan jiran, sahabat pejabat? Sebab kita nak jawab depan Tuhan besok. Bukan saja-saja duduk dunia ni main-main macam Cina fikir. Cina fikir tak mati apa susah titunnya. Dah tak titun bang. Masuk dalam kubur ni tak titun lah. Innal mauta la ahwana mimma ba'dah, kata Nabi, sesungguhnya mati itu lebih berat daripada apa yang ada selepas mati. Kita ingat dunia susah, tak. Alam lain yang akan datang lebih jauh, lebih susah dari kita. Siap sedialah di dunia ini. Kita ada baki lebih kurang 5-6 hari lagi untuk menghadap Ramadan. Jangan duk sibuk nak raya sangatlah, kan? Betul lah nak raya tu, okey, seronok. 2 tahun dah tak balik raya, betul lah. Tapi jangan sampai abaikan ibadat. Ini masa keemasan 5 hari pada kita untuk kita bawa menghadap Allah Ta'ala, insya-Allah. Aqulu qali wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu